Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Seperti biasa, kita akan membincangkan dan menjejaki segala agenda reformasi kerajaan perpaduan. Dan antara yang terbaru adalah kerajaan dikatakan perlu mempertimbangkan syarat-syarat ketat dalam membenarkan graduan asing Institut Pengajian Tinggi Tempatan untuk bekerja sementara di negara ini. Perunding Sumber Manusia Faizal Rizwan berpandangan, langkah ini penting untuk mengambil kira keperluan industri dan juga kebolehpasaran graduan tempatan sambil menjaga hubungan dengan pelajar asing. Saya kira boleh dipertimbangkan, tetapi kerajaan perlu membuat beberapa syarat yang ketat seperti mana dibuat oleh kerajaan Singapura, Australia dan juga seperti Taiwan, iaitu mereka pada bidang-bidang yang kritikal. Bidang-bidang, lepas itu kita perlu tidak semua bidang. Seperti kalau di Australia, mereka tidak benarkan bidang-bidang seperti accounting, management. Mereka tak memberi visa dengan mudah kecuali dalam bidang kejuruteraan, perubatan dan sebagainya. Juga ada kuota. Macam di Singapura mereka adakan kuota, iaitu contoh 5 pekerja tempatan dengan nisbah 1 pekerja asing. Jadi mungkin untuk pegawai pekerja berkemahiran tinggi ini ada kuota. Mungkin 3 pekerja tempatan dengan 1 pekerja asing, graduan asing, supaya graduan tempatan juga dapat manfaat daripada syarikat-syarikat asing ini, syarikat-syarikat berasaskan ICT, syarikat-syarikat berasaskan teknologi. Seterusnya, Malaysia tidak boleh mengabaikan kebimbangan yang timbul daripada ekonomi China yang masih menghadapi cabaran untuk mencapai pertumbuhan yang stabil. Menurut Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Zam Abdul Rashid, walaupun kerajaan China telah melancarkan pelbagai inisiatif rangsangan ekonomi, namun pandangan oleh pemerhati ekonomi terhadap keberkesanan langkah-langkah itu masih lagi bercanggah. Katanya di sebalik cabaran daripada pasaran China, Malaysia masih berpotensi untuk mencapai sentimen yang baik dalam arena ekonomi global. Sekarang yang orang kata yang agak merisaukan adalah dari segi ekonomi negara China yang masih lagi orang kata struggling lah untuk mencatatkan satu pertumbuhan yang baik. Namun kerajaan negara China dilihat begitu komited untuk orang kata memperkenalkan berbagai bentuk rangsangan ekonomi. Cuma dari segi komen ataupun pendapat pemerhati ekonomi China, stimulus ataupun package rangsangan ekonomi ini dilihat tidak mencukupi. Jadi itu menimbulkan kegusaran. Namun secara umumnya sepatutnya dari segi pertumbuhan saya kira boleh kita katakan negara Malaysia boleh mencapai pertumbuhan yang baik dan disokong oleh permintaan luaran yang dilihat akan memberi kesan positif kepada ekspor dan import negara. Pada masa sama, beliau mengunjurkan ekonomi Malaysia pada suku pertama 2024 akan mencatat pertumbuhan yang perlahan sekitar 3.5% hingga 4%. Katanya prestasi ini dijangka akan terus memecut sehingga separuh kedua tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditimba bual dalam program Niaga Awani pada Isnin. Dan Akta Regulasi Platform Media Sosial perlu diwujudkan untuk memastikan penyedia media sosial bertanggungjawab terhadap kandungan yang dipaparkan, terutama yang berbahaya kepada masyarakat umum. Menurut Pengarah Pusat Komunikasi Strategik Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Faisal Kamsani, langkah ini adalah untuk memastikan keselamatan dan keharmonian terus terjamin dalam penggunaan media sosial di Malaysia. Akta seperti yang dinyatakan oleh Wabi Fahim Fazil dan telah dilakukan oleh negara-negara lain perlu agar penyedia konten itu bertanggungjawab terhadap konten tersebut, dan Malaysia sendiri mempunyai kuasa untuk menurunkan konten yang dianggap very harmful kepada terutama kanak-kanak dan remaja. Kerana itulah kes cyberbully sebagai contoh, kes pornografi sebagai contoh. Walaupun orang itu ditangkap, seperti yang tadi, konten itu akan stay dan it takes time sebelum boleh diturunkan kerana they are not answerable to us. But what we are trying to do, I think, is to ensure that penyedia media sosial ini are answerable to MCMC supaya MCMC dapat menyelia mereka dan memastikan mana konten yang perlu diturunkan kerana it's harmful. Dan seterusnya, dasar penetapan 30% kuota wanita sebagai pembuat keputusan tidak lagi boleh diguna pakai dan perlu dimansuhkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri menegaskan, ia memandangkan ketika ini ramai golongan wanita mempunyai kelayakan untuk memegang jawatan tinggi sekaligus terlibat dalam menggubal dasar negara.
Sebab itulah we should not have any ceiling. Kalau dari segi 30% tu, kalau dalam sektor awam kita dah sampai ke 38. Sekarang baru ni latest dah 42%. Jadi kalau kita nak letak peratus 50 ke apa, we don't want to have a ceiling lagi. We should not create the ceiling anymore. Kan selalu dalam kursus wanita, glass ceiling. We should not have glass ceiling anymore. Kita tak patut ada glass ceiling. We should move on secara bebas. Tidak perlu disekat lagi. Tidak ada lagi glass ceiling. Sebelum ini, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz menyuarakan pandangan bahawa wanita tidak sepatutnya diibaratkan sebagai kekabu untuk memenuhkan ruang dijadikan bantal dengan penetapan dasar kota 30%. Dalam pada itu, Nancy berkata kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh menunjukkan peningkatan daripada 55.3% pada tahun 2020 kepada 55.5% pada tahun 2021 dan 55.9% pada tahun 2023. Katanya peningkatan penyertaan itu dijangka terus berlaku apabila persekitaran yang kondusif dan mesra wanita disediakan. Dan seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya semua perbahasan, perbincangan dan pandangan berhubung isu lembaga pengampunan membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dihentikan. Katanya ini kerana keputusan lembaga pengampunan memberi pengurangan hukuman kepada Najib dibuat atas pertimbangan ihsan yang di-Pertuan Agong. Itu yang di-Pertuan Agong harus memutuskan kalau untuk wilayah persekutuan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Kemudian yang di-Pertuan Agong memutuskan dan keputusannya itu muktamad. Jelasnya keputusan yang di-Pertuan Agong itu muktamad dan dibuat atas pertimbangan baginda sebagai mercu keihsanan. Selain segala permohonan juga dibuat berlandaskan perlembagaan persekutuan tanpa sebarang keistimewaan. Lembaga harus beri pandangan. Jadi, dan apa hak mana-mana tahanan atau banduan mengemukakan pandangan. Itu perkara 113 dalam peraturan. Itu jelas. Tanpa kecuali. Sesiapa pun. Sebaik saja ada yang mengatakan mesti minima 3 tahun. Tak betul. Siapa saja kali pertama ikut prosesnya boleh mengemukakan rayuan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri. Jumaat lalu, Lembaga Pengampunan membuat keputusan untuk meringankan hukuman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun akan dibebaskan lebih awal iaitu pada 23 Ogos 2028. Lembaga Pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya membuat keputusan itu ketika mesyuaratnya yang ke-61 pada 29 Januari lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Urusetia Lembaga Pengampunan, jumlah denda yang perlu dibayar oleh Najib turut dikurangkan daripada jumlah asal iaitu RM210 juta kepada RM50 juta. Dan dalam perkembangan yang sama, Perdana Menteri juga menjelaskan keputusan Lembaga Pengampunan memutuskan untuk memberikan pengurangan hukuman kepada Datuk Seri Najib antaranya dibuat atas sumbangan bekas Perdana Menteri itu kepada negara. Datuk Seri Anwar berkata, perkara itu diambil kira dalam perbincangan mesyuarat Lembaga Pengampunan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Itu mendengar pertama apa asas rayuan. Selalunya memikirkan peranan dia, perjalanan hidup dia sebelum itu, keluarga dia, kehidupan dia di penjara, jasa dan khidmat dia, baik kepada keluarga ataupun kepada masyarakat, atau dalam kes Datuk Seri Najib kepada negara, itu semua diberi pertimbangan. Tambahnya, kesemua proses ini melalui badan kehakiman dan ia sudah dijelaskan dan diberi pandangan oleh ahli lembaga kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum membuat keputusan. Jadi tidak timbul isu untuk menyalahkan mana-mana pihak atas keputusan yang telah dibuat kerana semuanya hanya berlandaskan Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan. Bagaimana nak salahkan Perdana Menteri ataupun Agong ataupun Peguam Negara atau berlembaga? Tak berbangkit. Ya. Itu proses dia. Kita terima perlembagaan, ini bidang kuasa yang kita berikan sejak merdeka. Baik, saya mau berbincang bersama dengan Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Prof, selamat petang. Petang.
Prof, sudah 3 hari berlalu, kita sudah lihat berbagai reaksi di media sosial berkenaan dengan kenyataan dan keputusan oleh Lembaga Pengampunan. Jadi selepas beberapa hari ini, bagaimana Prof melihat secara umumnya sentimen dan reaksi pelbagai pihak yang berbeza berkenaan dengan keputusan ini? Ya, sudah pasti kita melihat reaksinya berdasarkan sama ada dari sudut perundangan, dari sudut etika ataupun dari sudut politik. Malahan kita juga tidak boleh menolak sama sekali pandangan ini turut harus mengambil kira permohonan yang telah dikemukakan oleh Datuk Seri Najib berdasarkan kepada hak beliau untuk mengemukakan pengampunan. Dan waktu yang sama juga kita tidak boleh menolak sama sekali ianya telah berlandaskan kepada prosedur ataupun perundangan yang telah menjadi ketetapan dalam konteks negara kita. Memang kita lihat reaksinya berbeza-beza. Reaksi itu sama ada kita mahu melihat dari lensa politik, sama ada kita mahu melihat dari lensa perundangan, ataupun kita mahu melihat dari lensa keluarga Datuk Seri Najib sendiri. Dalam konteks yang lebih besar adalah sejauh manakah sebenarnya ia harus diurus dengan baik, kerana kita lihat komunikasi sejak 29 hari bulan, kemudian bila kenyataan itu keluar pada 2 hari bulan, dan selepas itu 3 hari menjangkau selepas 2 hari bulan, ia masih diperkatakan. Bermakna kita tidak boleh menolak bahawa Datuk Seri Najib itu sendiri sebagai satu institusi dalam konteks politik tanah air, dan ianya sudah memberikan kesan dan impak yang besar dalam penginstitusian politik dan juga bagaimana kita sepatutnya boleh mengurus ini dengan lebih baik pada masa akan datang. Baik. Prof, kalau kita lihat sekilas pandang, mungkin ramai yang berpendapat mereka mempunyai tanggapan secara umumnya bahawa mereka yang mungkin penyokong kepada kerajaan perpaduan atau Pakatan Harapan akan beramai tidak setuju dengan keputusan ini. Sentimen dalam kalangan mereka akan menurun, akan semakin negatif. Mereka dalam kalangan yang menyokong UMNO akan rata-ratanya mengambil menerima baik atau mengalu-alukan keputusan ini. Adakah itu satu rumusan yang agak simplistik, Prof, atau ia lebih rumit daripada itu? Daripada segi bagaimana kelompok-kelompok berbeza ini menerima berita ini? Ya, kalau kita melihat dari penerimaan penyokong Pakatan Harapan, sudah pastilah sebahagiannya merasakan bahawa ianya tidak sesuai, dan juga bagi penyokong Datuk Seri Najib, sudah pastilah mereka mengharapkan satu pengampunan yang bersifat penuh diberikan. Dalam konteks ini, bagaimanakah kita mahu mengurus pengampunan ini dengan lebih baik, dengan lebih terus susun, dengan lebih licin, teratur, supaya tidak mengganggu gugat apa yang telah kita cuba lihat sepanjang 1 tahun di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malahan Datuk Seri Anwar sendiri menyatakan bahawa ia dibawa kepada beliau, ia diawalkan kerana bertanggapan bahawa Datuk Seri Najib mempunyai hak untuk diberikan pengampunan, dan Lembaga Pengampunan telah melihat perincian kepada pelbagai sudut sumbangan, khidmat dan juga beliau sebagai bekas Perdana Menteri. Semua itu sudah diambil kira, dan bagi Datuk Seri Najib, beliau melihat bahawa beliau memerlukan satu keadilan yang lebih baik daripada apa yang telah diberikan sebelum ini. Jadi daripada pelbagai sudut inilah kita seolah-olah mendapat pelbagai reaksi, dan sebenarnya dalam UMNO sendiri pun ada yang bertanggapan bahawa sepatutnya diberikan pengampunan penuh berbanding dengan apa yang telah diberikan oleh Lembaga Pengampunan. Tetapi untuk bergerak ke hadapan, kita sudah pasti mahu memastikan bahawa rambut tidak putus, tepung tidak berselerak, supaya keadaan yang menang-menang untuk semua dapat dihasilkan, untuk membolehkan ini tidak mengganggu persepsi secara berterusan, secara keterlaluan, kerana ada sebilangan ahli politik, sama ada dalam parti ataupun di luar parti, mana-mana parti sekalipun, sudah melontar pelbagai pandangan sehingga ada yang cuba menghina, mengaib keputusan yang telah dibuat oleh Lembaga Pengampunan, serta memerihalkan berdasarkan kepada pelbagai sudut, sebagaimana yang boleh dilihat dari sudut sama ada undang-undang, etika, politik, keadilan kepada Datuk Seri Najib, maupun dari sudut prosedurnya. Tapi dalam konteks yang lebih besar, yang perlu dilihat adalah ia tidak mengganggu gugat kerjasama yang sudah terbina dalam Kerajaan Perpaduan,
kerana impaknya pasti ada apabila ada beberapa pemimpin memberikan pandangan sehingga boleh memberikan impak ataupun kesan yang keterlaluan kepada kerjasama kolaborasi yang telah terbina dalam kalangan parti gabungan besar ini yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dan bagi Perdana Menteri sudah pasti ini juga mahu diatasi berdasarkan kepada pengalaman beliau sendiri yang pernah melalui proses ini sebelum ini, dan juga beberapa pemimpin telah melalui proses ini. Kalau kita melihat kepada beberapa kes sebelum ini yang pernah dilalui oleh Harun Idris ataupun Mokhtar Hashim misalnya, kedua-duanya juga daripada UMNO. Jadi kita harus melihat dalam sudut yang lebih besar kerana ada yang bersifat emosional daripada bersifat rasional dan praktikal. Dalam konteks ini, saya melihat bahawa kita harus melihat bukan dari sudut perundangan semata-mata, tetapi juga prosedur dan juga proses yang telah dilalui. Komunikasi itu penting kerana kita lihat daripada 29 hari bulan Januari sehingga ke 2 hari bulan Februari, seolah-olah pelbagai komunikasi daripada pelbagai pihak telah menyebabkan wujud pelbagai tanggapan dan juga persepsi ke atas isu yang cuba dibawa. Dan selepas ini, sudah pasti komunikasi itu perlu diperbaiki, dibaik pulih supaya tidak mengganggu apa yang sedang diusahakan dalam konteks kerajaan sendiri sebagai pentadbir dan juga yang telah bertindak sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan ini. Ya. Prof, kita akan kembali kepada bagaimana dinamika dalaman kerajaan paduan yang akan terkesan dengan berita ini. Tapi sebelum itu, Prof, bab prosedural dan undang-undang itu saya kira jelas kerana itu digariskan dengan jelas pada keputusan diambil dengan khidmat Yang di-Pertuan Agong. Itu kita tidak persoalkan, tetapi berdasarkan sentimen politik secara umum, implikasi politiknya mungkin lebih luas dan lebih rumit daripada itu. Ya. Jadi ramai yang mengatakan, kita bincang tadi berkenaan dengan segmen berbeza penyokong Pakatan Harapan, bagaimana sentimen mereka, segmen yang menyokong UMNO, bagaimana sentimen mereka. Tanggapan umum adalah mungkin yang lebih sukar menerima berita ini adalah dalam mereka dalam kalangan penyokong Pakatan Harapan. Dahulu mereka lihat keputusan untuk bergabung dengan UMNO itu masih lagi boleh diterima, masih lagi boleh dimaafkan atas keadaan yang terdesak, atas titah Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Tetapi kali ini ramai antara mereka yang melihat bahawa ini adalah satu yang berbeza dan lebih ramai yang tidak boleh menerima dari segi politiknya. Tetapi Prof, adakah ia cukup sehingga ke sampai tahap mungkin ia akan menyebabkan ada kemerosotan sokongan terhadap kerajaan dalam kalangan penyokong Pakatan Harapan? Ya, kita harus melihat dalam pembentukan kerajaan pada November 2022. Ianya adalah berdasarkan kepada konsensus, persetujuan bersama. Jadi, mahu bersetuju dalam tidak bersetuju, dan sudah pasti beberapa keputusan yang dibuat oleh kerajaan perlu diakui oleh mana-mana penyokong sekalipun, mereka tidak dapat memuaskan hati ke semua pihak. Berdasarkan kepada keputusan seperti itu, sudah pasti ianya boleh mempengaruhi persepsi dan juga melahirkan defisit kepercayaan kepada kerajaan. Itu tidak boleh kita elak. Hakikatnya memang berdasarkan kepada keputusan ini berlaku seolah-olah ada pihak yang menyoal mengapakah keputusan ini dibuat, dan ada pula sebahagian merasakan bahawa ianya tidak adil kepada sesuatu pihak. Jadi bagaimanakah mahu melahirkan keadaan menang-menang? Kerana kita juga harus akui kerajaan yang dihasilkan ini adalah kerajaan yang berdasarkan kepada satu gabungan besar selepas masing-masing pernah bertelagah, berselisih dalam konteks fahaman politik mereka, dan kemudiannya menjurus kepada melahirkan satu fahaman baru dalam kerajaan perpaduan. Jadi mereka yang menyoal ini pernah berada di luar kerajaan dan pernah tidak boleh bekerjasama dengan Barisan Nasional UMNO, tapi kini perlu akui bahawa mereka berada dalam satu gabungan besar. Dalam satu gabungan besar seperti ini, bagaimanakah mereka mahu mencari satu kesepakatan, satu persetujuan bersama, walaupun ada keputusan-keputusan yang barangkali tidak dipersetujui, tetapi di dalam kerangka besar sebagai sebuah kerajaan, dalam sebuah kerajaan yang ditadbir urus oleh bukan Pakatan Harapan, tetapi ianya adalah kerajaan perpaduan. Soalnya, sudah pasti jika ini adalah keputusan kerajaan Pakatan Harapan, barangkali penyokong
Pakatan Harapan boleh merasa kecewa, tetapi dalam keadaan seperti ini mereka juga harus bertindak di luar konteks kedudukan terlalu taksub dengan keberikatan politik mereka dan mengakui ini adalah keputusan yang telah dibuat berlandaskan kepada perundangan, prosedur dan juga apa yang boleh saya tanggap sebagai sesuatu yang telah dimohon oleh Datuk Seri Najib sendiri, dan keadilan juga perlu diberikan kepada beliau berlandaskan kepada kedudukan beliau sebagai bekas Perdana Menteri. Dan sudah pasti kalau kita lihat dalam konteks yang besar, sesiapa yang kecewa itu tidak boleh kita tolak sama sekali. Apatah lagi penyokong Datuk Seri Najib sendiri juga akan merasa kecewa kerana merasakan bahawa boleh diberikan pengampunan penuh. Itu yang diwar-warkan boleh dikatakan sehari dua sebelum keputusan rasmi dikeluarkan. Jadi dalam konteks ini saya percaya yang perlu dibaik pulih adalah komunikasi sesama mereka supaya defisit kepercayaan itu dapat dibaik pulih, tidak mengganggu gugat kedudukan kerajaan sehingga membawa kepada kemerosotan sokongan dalam kalangan mereka. Walaupun ada yang bertanggapan ini boleh membawa kepada kemerosotan sokongan, tetapi saya tidak melihat sehingga boleh menjejaskan kredibiliti ataupun reputasi kerajaan yang dia ada. Baik. Prof, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Saya Luqman Haris. Saya mahu sambung perbincangan bersama dengan Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Masih lagi membincangkan berkenaan dengan impak dan juga implikasi dan juga sentimen terhadap keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Selepas beberapa hari kita lihat kenyataan ataupun berita ini sudah pun ke udara dan dikomunikasikan kepada rakyat. Prof, saya mahu kembali kepada apa yang Prof sebut sebentar tadi berkenaan dengan parti-parti komponen dalam kerajaan paduan. Susulan keputusan ini ibarat menarik rambut dalam tepung. Kita sudah lihat hanya beberapa jam selepas berita itu keluar, kita ada pemimpin daripada parti-parti dan sebelah-sebelah yang berbeza mempunyai pandangan yang berbeza. Tony Pua mengkritik dan membuat jenaka. Dr. Akmal Saleh pula bersuara. Dalam satu situasi di mana koalisi ini, kerjasama ini masih lagi sedikit rapuh, bukan tidak terlampau rapuh, tapi masih lagi sedikit rapuh kerana ideologi yang berbeza dan sebagainya. Apa kesan keputusan ini kepada dinamika dalaman antara pemimpin parti komponen kerajaan perpaduan? Pasti ada kesan kerana kita melihat bahawa apabila ada sebilangan pemimpin sudah bersuara dan suara itu datang dari dalam parti gabungan besar itu, sama ada mahu melihat itu sebagai satu yang boleh diterima secara rasional ataupun ia dilihat sebagai satu kekecewaan. Dalam konteks ini, janganlah sampai ianya dilabel sebagai sokong bawa rebah, seolah-olah berada dalam satu gabungan tetapi menjadi musuh dalam selimut sehingga menyebabkan marahkan nyamuk, kelambu terbakar. Dalam konteks ini, masing-masing perlu berhati-hati kerana apabila sudah berada dalam satu gabungan besar, perlu ada sifat faham, hormat, terima. Kita tahu kerangka ini masih lagi longgar. Ia tidak teguh, ia tidak bersifat ampuh, dan di sinilah diuji tahap kematangan, tahap bagaimana boleh bersetuju dalam tidak bersetuju, tahap untuk melihat bahawa rekonsiliasi dalam kalangan parti gabungan itu akan memakan masa berbanding dengan mudah boleh meruntuh ataupun merobohkan sesuatu yang baru bersifat 1 tahun. Dalam konteks ini, yang penting adalah masing-masing perlu mencari ruang bagaimana untuk bersuara dalam kerangka satu platform ataupun telapak yang perlu dicari, di mana di situlah ruang untuk menyuarakan pandangan ataupun rasa tidak puas hati dalam kalangan mereka supaya ia tidak menular sehingga melahirkan kekecewaan yang besar dalam kalangan penyokong yang melihat di bawah
sehingga mempengaruhi sokongan ke atas konteks gabungan besar ini. Jadi saya rasakan bahawa yang penting kini adalah komunikasi dan kedua, mencari satu ruang. Bagaimanakah untuk boleh berbincang perkara-perkara yang sewajarnya dibawa kepada meja rundingan yang bersifat bermusyawarah, boleh melihat kepada pelbagai perspektif yang berbeza dalam gabungan yang besar, agar ia tidak menyukarkan proses kerjasama pada masa akan datang, kerana ramai juga akan melihat kepada perbezaan daripada titik-titik persamaan jika dibiarkan perkara-perkara ini berlarutan, terutamanya dalam kalangan beberapa pemimpin yang menggunakan media sosial ataupun media di alam maya untuk berkomunikasi. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM, dan sudah tentu seperti biasa Ashraf Ahwani akan terus menjejaki dan membawakan kepada anda segala perkembangan berkaitan dengan agenda reformasi kerajaan perpaduan. Semuanya dipantau agenda reformasi dan seperti biasa boleh anda ikuti di saluran 501 dan juga ashrafahwani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.